Okey, hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni kita akan belajar tentang topik untuk proses asimilasi. Okey, untuk proses asimilasi, okey, dia adalah kesinambungan daripada video cikgu sebelum ni. Okey, so hari ni, sebentar Okay. So sebelum ni kita belajar apa dia yang daripada sini kan? Cikgu lukis kat bawah. Iaitu kat sini lacteal. Okay, kemudian ada saluran darah kat sini. Okay. Okey, kemudian kamu ada belajar apakah yang masuk ke dalam saluran darah kat sini. Ini apa ni? Ini adalah kalau siapa yang belum tengok lagi video cikgu yang sebelum ni, please tengok video cikgu yang sebelum ni supaya kamu lebih faham tentang topik yang cikgu nak cerita sekejap lagi lah. Okey, ya, ini adalah kesinambungan di dalam proses pencernaan dan kemudian nutrisi tersebut telah diserap di usus kecil yang ada benda ni. Okey, kemudian ni kita panggil dia sebagai vilus. Okey, kemudian saluran darah ataupun lacteal ni akan bawa ke sini. Ni usus kecil kamu. Okey, yang diserap adalah karbohidrat dalam bentuk glukosa dan juga dalam bentuk um, galaktosa, dalam bentuk apa lagi? Semua monosakarida lah. Okey, kemudian protein pula adalah dalam bentuk asid amino, lipid pula dalam bentuk asid lemak dan juga gliserol. Kemudian ia diserap di dalam usus kecil, okey, dan dibawa oleh lacteal ataupun saluran darah. Kemudian glukosa dan amino asid ataupun asid amino akan dibawa ke hati. Ni, cikgu umpamakan hati ni adalah seperti store. Okey, ia adalah seperti stok. Sebelum dihantar ke sel-sel badan kita, ia akan dihantar ke hati dulu. Okey, dan disimpan di dalam hati. Okey, di dalam hati, apabila glukosa tidak digunakan, ia akan ditukarkan menjadi glycogen. Bagaimanakah proses penukaran daripada glukosa menjadi glycogen? Perhatikan dekat sini. Cikgu tulis dekat sini, iaitu glukosa yang berlebihan di dalam badan kita. Okey, apabila badan kita dapat detect iaitu glukosa kita berlebihan, dia akan mengeluarkan insulin. Kemudian insulin akan menukarkan glukosa menjadi glycogen. Okey. Okey, apabila badan kita memerlukan glycogen dan kekurangan glukosa, okey, apabila kita perlukan glukosa tetapi kekurangan glukosa di dalam darah, iaitu apa yang berlaku ketika kita berpuasa. Okey, ketika kita berpuasa kita akan kurang glukosa kerana kita kurang makan. Jadi, glycogen yang tersimpan di dalam hati kita akan ditukarkan oleh badan kita menjadi glukosa balik. Ia ditukarkan oleh enzim hormon yang dinamakan glucagon. Glucagon. Senang je nak ingat, glukosa ditukarkan menjadi glycogen oleh insulin. Okey, kemudian glycogen ditukarkan menjadi glukosa. Kamu tengok ni glu. Jadi, glycogen ditukarkan kepada glukosa oleh glucagon. Nampak glu kat sini. Alright, settle part glukosa. Kemudian kita tengok dekat sini asid amino pula. Okey, dia juga akan dibawa dan disimpan di dalam hati tetapi tidak boleh disimpan dalam jangka masa yang lama lah jika berlebihan. Okey, jika berlebihan dia akan ditukarkan menjadi urea.
Urea adalah sejenis toksin iaitu bahan yang perlu dibuang oleh badan kita, dikumuhkan oleh ginjal dan dikeluarkan dari badan kita lah. Okey. Kemudian jika asid amino tu digunakan oleh badan kita, ia akan dibawa daripada sini ke sel-sel badan kita untuk proses protein plasma dan enzim, penghasilan protein plasma dan juga enzim. Kita dah belajar ini di dalam bab yang sebelum ni. Okey, bagaimanakah apakah kegunaan protein, iaitu salah satunya menghasilkan enzim dan ia juga digunakan untuk sintesis protoplasma di dalam sel. Okey. Selesai proses untuk asid amino dan glukosa, kemudian cikgu pergi ke sini pula iaitu tentang lipid. Lipid tidak perlu masuk ke dalam hati. Lipid dia terus diserap dan dibawa ke sel badan. Sebab itulah laluan lipid dan juga laluan glukosa dan asid amino adalah berbeza di sini. Asid amino dan glukosa dibawa oleh saluran darah kat sini. Manakala lipid pula dibawa oleh lacteal dan kemudian akan terus pergi ke sel-sel badan untuk membentuk membran plasma. Ingat lagi tak membran plasma yang kita belajar sebelum ini iaitu dui lapisan plasma, membran plasma. Okey, yang macam ni. Ini adalah sejenis lipid lah. Ia dihasilkan oleh lipid. Di sini juga ada terdapatnya glycerol iaitu pun salah satu jenis lipid juga. Okey, ini adalah plasma membran ataupun membran plasma. Okey, selesai di situ. Okey, jika berlebihan macam mana, dia akan pergi dekat bawah-bawah sel badan kita. Di bawah sel kulit kita. Contohnya, this one is kulit badan kita. Okey, sama ada di perut ke, di pipi ke. Kemudian apabila lemak tu berlebihan, dia akan duduk di bawah lapisan kulit tersebut. Jika kamu biasa siang ayam, kamu akan dapati lemak-lemak adalah banyak terdapat di kawasan bawah kulit. Okey, jadi samalah juga dengan kita kalau ada lebihan lemak, dia akan tambah lagi lapisan dekat sini. Okey. Jika ada lagi lemak yang bertambah, dia akan tambah lagi satu lapisan. Sebab itulah bila kita lihat jika lemak berlebihan, dia akan menyebabkan pakaian kita berasa ketat. Kita akan rasa ketat lebih daripada biasalah kerana ia akan menambahkan inci dekat sini. Lapisan lemak dan juga di bawah kulit. Okey, jadi sekarang kamu dah lihat bagaimanakah glukosa, asid amino dan juga lipid di bagaimana perjalanan mereka selepas usus kecil. Di manakah mereka dihantar? Okey, bagi glukosa dan asid amino, cikgu ringkaskan ia dihantar di hati. Bagi lipid, dia terus dihantar sel badan. Jika ia berlebihan, okey, ia akan duduk melepak dekat sini dah. Dia lepak dekat bawah kulit badan kita. Okey, sampai di sini sahaja video cikgu pada kali ini. Okey, nantikan video seterusnya. Boleh komen video apa yang kamu mahukan, subjek apa yang kamu mahukan dan topik apa yang kamu mahukan untuk next video supaya cikgu tahu topik apa yang menjadi permintaan para pelajar. Okey, Assalamualaikum.